Cobaan 1 2. 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 Ya Allah. Kita buka pengajian kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil ridwan syamilahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil al-jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, kata Nabi, sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. InsyaAllah. Yang mati silakan Al-Fadil Tuan Imam, punya Al-Fadil Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jaga kawasan masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita untuk kali yang kedua dalam bulan Syawal ni. Dan Syawal pun dah dekat nak habis ni, dah penghujung Syawal. Sekarang ni tengah rancak, kan, jamuan raya. Satu hari kadang 5-6 tempat undangan, betul. Saya malam ni pun ada lagi ni. Siang tadi ada, malam ni ada. Kan? Tapi walaupun macam mana pun, pengajian kita teruskanlah, insya-Allah. Gaya lah kan. Kadang kita gaya, kita pun terlajak. Gaya pun terlajak. Kan? Dah habis Syawal pun ada lagi gaya. Baik. Jadi pada malam ini kita sambung berkenaan dengan agama orang Arab itu. Kita lihat di muka surat 37 yang ada buku kan, terjemahan tu.
Betul tak? Surat 37. Jadi bagi orang Yahudi sekurang-kurangnya terdapat dua pusingan yang dilalui oleh mereka di semenanjung tanah Arab. Pertama, penghijrahan mereka semasa zaman penguasaan kuasa Babylon dan juga Assyria, sebut Assyria di Palestin. Orang Yahudi mengalami penindasan, pemusnahan negara dan haikal mereka oleh seorang raja namanya Raja Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar ni antara raja yang zalim dah. Dia antara raja yang zalim. Kalau ikut diskusi arah dia lah. Kan? Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab, dalam Quran berkenaan ada seorang Nabi tu yang dimatikan selama 100 tahun. Aukallazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha tu. Kan? Itu berkenaan dengan kisah Nabi Uzair. Nabi Uzair kan, dia lalu pada satu perkampungan yang mana perkampungan itu telah musnah dan rosak. Siapa punya kerja? Inilah Raja Bukhtanasar ni. Raja Bukhtanasar ni memang dia zalim. Kalau dia musnahkan satu tempat tu, dia akan musnahkan semusnah-musnahnya. Selumat-lumatnya akan dikerjakan oleh raja ni bersama dengan bala tentera dia lah. Macam tu. Jadi Raja Uzair ni lalulah ke perkampungan, satu perkampungan yang telah dimusnahkan oleh Raja Bukhtanasar itu. Kemudian bila tengok pada perkampungan musnah, maka dia pun fikirlah terdetik dalam hatinya, bagaimana Allah Ta'ala akan membangkitkan semula perkampungan yang telah musnah. Bagaimana dengan Allah Ta'ala nak membangunkan semula perkampungan yang telah musnah. Gitu. Lalu Nabi Uzair pun dimatikan. Ni kisah Nabi yang dah wafat ni, hidup semula ni. Itulah Nabi Uzair. Maka dia dimatikan selama 100 tahun. Waktu dia datang ke perkampungan itu, dia bawa sekali dengan makanan dan juga unta dia. Dia ada makanan dan unta bawa sekali. Okay? Kemudian dia dimatikan selama 100 tahun. Selepas 100 tahun, dia dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Taala, maka dia hidup semula. Bila dia hidup semula, dia dapati akan unta dia itu telah pun menjadi tulang belulang. Tulang belulang lah. Daging-daging semua tak ada dah. 100 tahun. Bayangkanlah 100 tahun hutan, apa benda yang ada lagi? Tinggal tulang-tulang lah. Itu pun tulang-tulang tu pun nasib. Kalau tulang pun musnah, tinggal jadi tanah macam itu. Manusia pun kalau betul juga, kalau kita dah mati 100 tahun kan, kebiasaannya hancurlah. Hancur, tulang-tulang pun hancur. Ada juga yang tak hancur. Semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Walaupun dah mati 100 tahun. Kemudian bila Uzair hidup semula, dia dapati bahawa perkampungan itu dia dapati bahawa unta dia telah pun jadi tulang belulang. Kedai dia, menyatakan unta dengan kedai dia. Sedangkan makanan dia masih baik. Makanan dia masih baik, masih bagus. Seolah makanan itu tak pernah diusik pun. Macam tu. Kemudian Allah Ta'ala mencantumkan semula akan kedai dia tadi. Dicantumkan semula dia punya daging-daging dia. Tumbuhkan semula. Benda itu, kejadian tadi berlaku di depan Uzair. Di depan Uzair. Dia nampak kejadian tadi bagaimana Allah Ta'ala kan memberitahukan semula, mencantumkan semula akan tulang belulang, daging-daging yang telah hancur, ditahukan semula, akhirnya menjadi sempurna macam biasa sebalik. Okay? Itulah kisah Nabi Uzair. Panjang kisah tu. Panjang kisah dia. Sehinggalah dia kembali semula kepada perkampungan dia. Dia balik ke perkampungannya, dia dapati orang tak kenal dia. Maklum dah 100 tahun dah meninggal, mana orang kenal? Kan? Tapi ada seorang perempuan tua. Ada seorang perempuan tua ni yang mata dia pun dah gabul. Kan? Jadi perempuan tua ni lah yang menjadi macam asas petunjuk dia bahawa itu adalah Uzair, yang balik itu Uzair. Kan?
Itulah panjanglah kita berkenaan dengan Uzair tu. Kita boleh lihatlah dalam YouTube pun ada, dalam web pun ada. Carilah berkenaan dengan kisah Nabi Uzair. Dan Nabi Uzair ni dianggap sebagai Tuhan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi anggap sebagai Uzair sebagai Tuhan. Sedangkan orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi kalau seandainya ada orang masuk Islam, kalau saya di pejabat tu kadang ada orang masuk Islam daripada agama Kristian dan sebagainya, kita akan berikan sedikit kata taklimat lah. Mana-mana yang masuk Islam, biasanya kita akan bagi sedikit ceramah sedikit berkenaan dengan prasyahadah ni sebelum masuk Islam. Antara benda yang kita tekankan sebelum masuk Islam, antaranya ialah perbetulkan niat. Perbetulkan niat kenapa nak masuk Islam. Kemudian yang kedua, kena ubah dia punya etikad tu lah, pegangan etikad dia. Kalau sebelum ni dia menganggap Nabi Isa tu sebagai Tuhan, bila dia masuk Islam tak boleh lagi dia menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kita kena beritahu dia Nabi Isa itu ataupun Yesus itu ialah merupakan hamba Allah, bukannya anak Tuhan, ataupun Tuhan ataupun bukannya anak Tuhan. Kita akan beri penerangan macam tu supaya dia faham. Sebab ada yang kadang-kadang masuk Islam ni ikut-ikut kawan. Kawan masuk Islam, dia pun masuk Islam. Kalau masuk Islam pun ada dia punya elawan kan, elawan sahabat dan sebagainya. Ada masuk Islam kerana itu ada juga. So sebanyak kita kena bagi briefing kepada mereka supaya mereka membetulkan niat mereka apabila masuk Islam datang. Pejabat saya tu kadang dalam seminggu kadang 5-6 orang masuk Islam macam tu. Jadi kita kena bagi penerangan dulu lah. Baik. Jadi ramai di kalangan mereka yang dijadikan tawanan dan dibawa ke Babylon. Kan? Ini menyebabkan sebahagian daripada mereka meninggalkan bumi Palestin untuk berhijrah ke Hijaz dan menetap dalam kawasan-kawasan penempatan sebelah utara. Penempatan sebelah utara. Ini orang Yahudi. Kisah Yahudi ni panjang. Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, antara orang yang Nabi jumpa adalah Yahudi. Orang Yahudi. Cuma orang Yahudi pada permulaannya mereka boleh lagi orang kata bertolak ansur dengan Islam. Boleh orang kata bersetujulah dengan perjanjian yang dibuat. Contohnya perjanjian Piagam Madinah kan. Dalam Piagam Madinah itu ada sebut berkenaan dengan toleransi dengan orang Yahudi, tolak ansur dengan orang Yahudi. Tapi lama-kelamaan mereka menyati perjanjian Piagam Madinah itu. Itu yang Nabi bunuh tu dalam orang Yahudi Bani Quraizah ketika mereka bersekongkol dengan orang-orang Arab, kafir Arab daripada Mekah untuk menyerang Madinah dalam peperangan Khandaq ataupun dalam peperangan Parit. Ada beberapa daripada kuat Yahudi ni, mereka ini kan bersepakat ataupun bersekongkol kan ataupun memberi bantuan kepada orang Arab kafir daripada Mekah untuk memusnahkan orang Islam di Madinah. Tapi dalam peperangan Khandaq itu orang Islam menang. Akhir bila dah menang, maka Nabi perintahkan supaya orang-orang Yahudi itu dibunuh. Itulah perkampungan Bani Quraizah. Dibunuh, betul. Kemudian Yahudi macam mana Yahudi boleh masuk ke Palestin? Yahudi masuk ke Palestin hasil daripada deklarasi Balfour pada tahun 1917. Ustaz ingat kan? Kalau kita belajar sedikit kenal sejarah ni, kan, sejarah negara Palestin ni, kita akan ingat sedikitlah berkenaan dengan perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour itu ataupun deklarasi Balfour itu dia ada menyebut berkenaan dengan orang-orang British akan memberikan satu tanah kepada orang-orang Yahudi. Mana tanah itu? Tanah yang dijanjikan.
mana tanah janjikan, itulah Palestin itu. Gitu. Sebelum daripada peristiwa tersebut, dulu kerajaan yang paling kuat kerajaan Islam adalah kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah adalah kerajaan Islam yang kuat masa itu. Tapi akhirnya kerajaan Osmaniyah jatuh. Dimusnahkan oleh negara-negara daripada barat, contohnya British, kan, lepas tu daripada USA dan sebagainya, kan. Mereka datang sepakat, Jerman semua, mereka sepakat semua, mereka untuk musnahkan kerajaan Osmaniyah. Akhirnya kerajaan Osmaniyah musnah, dan tanah Palestin itu jatuh kepada orang-orang British. Tanah Palestin jatuh pada kerajaan British. Kemudian British bagi tanah itu melalui deklarasi Balfour. Mereka menjanjikan tanah Palestin itu kepada orang-orang Yahudi. Kerana dalam peperangan menentang kerajaan Osmaniyah, orang-orang Yahudi membantu British. Orang Yahudi membantu British dalam peperangan untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah di Turki. Jadi ialah ada berbudi, kan. Disebabkan Yahudi ini dah memberi berbudi kepada orang British, akhirnya Palestin itu dijanji kepada mereka. Jadi akhirnya Palestin jatuh kepada kerajaan kepada Yahudi pada 1948. Akhirnya jatuh. Dan ramailah orang kata orang Islam masa itu yang dibunuh berpuluh ribu, kan, berpuluh ribu orang Islam dibunuh dan diusir daripada tanah Palestin. Sampai sekarang mereka terus bertapak di Palestin itu. Dan ada di kalangan mereka itu sampailah ke Arab, ke Hijaz. Sampai ke Hijaz, ke Arab, sampai ke Madinah, sampai ke Yaman dan sebagainya, orang Yahudi. Seterusnya kedua, bermula daripada masa penjajah Rom terhadap Palestin di bawah pimpinan Panglima Perang Rom, iaitu Battas, namanya Battas, kan, pada tahun 70 Masihi. Akibat tekanan oleh tentera Rom terhadap orang Yahudi serta pemusnahan haikal. Haikal ni macam gereja lah. Haikal, antara benda yang mereka nak buat seandainya mereka berjaya menawan Palestin, merampas tanah Palestin ni keseluruhannya, kalau mereka berjaya, mereka nak buat haikal Sulaiman tu. Itu yang mereka nak buat. Dia macam kata tokong besar lah, kan, gereja besar, haikal Sulaiman. Jadi akibat tekanan tentera Rom terhadap Yahudi serta pemusnahan haikal mereka, maka banyak kelebihan Yahudi yang terpaksa berhijrah ke Hijaz. Disebabkan oleh persekitaan pembalahan-pembalahan yang berlaku peperangan dan sebagainya, ada di kalangan mereka itu lari ke Hijaz. Masih ada ramai juga masih berada di Palestin, yang merampas tanah Palestin sesuka hati mereka lah. Mereka bunuh, kan, apa benda yang tak buat oleh Yahudi pada orang Palestin, semua dia buat. Berpuluh ribu, kan, mati. Baik, kita sebagai orang Islam ni, walaupun kita berada jauh daripada Palestin, kita kena beri kesokongan kepada orang Palestin. Kita, walaupun kita mereka Arab, kita bukan Arab pun, kita bukan Arab, kita Melayu, kan, tapi atas nama satu akidah, semua kita sokong. Itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ke mana Nabi Muhammad SAW berhenti, antaranya ialah Masjid Al-Aqsa di Palestin, kan. Subhanallazi asra bihi lailan minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna ma haulahu lillahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjid Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Semana dalam Quran disebut Masjid Al-Aqsa. Di mana pentingnya Masjid Al-Aqsa kepada kita. Itu kita mempertahankan. Baik, kemudian mereka menetap di Bait Yasrib. Ini antara tempat-tempat Yahudi menetap ketika mereka berhijrah ke tanah Arab. Mereka menetap antaranya Yasrib, Khaybar. Kan pernah berlaku peperangan Khaybar, kan. Nabi berjaya. Antara benteng yang Yahudi yang paling kuat ialah Khaybar. Dia benteng yang kuat dan kukuh, sukar untuk dirampas dan sukar untuk ditawan orang dalamnya. Tetapi akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, Nabi berjaya
dan meruntuhkan benteng Khaybar. Kemudian dan Taimah. Di situ mereka menubuhkan kampung-kampung, benteng-benteng dan kubu-kubu. Jadi mereka jadikan tempat itu kubu mereka. Untuk mereka berkubu dan untuk menghadapi tentera Islam. Seluruhnya agama Yahudi mulai tersebar di kalangan sebagian orang Arab melalui dakwah yang dijalankan oleh imigran Yahudi, mana pendatang-pendatang Yahudi. Jadi pendatang Yahudi ini mereka bukan hanya sekadar merampas, malah mereka juga mengembangkan agama Yahudi. Macam tu. Dan pada zaman Rasulullah, ketika Nabi di Madinah pun, Nabi menghadapi banyak ancaman kepada Yahudi. Yahudi ini dia memang licik lah, istilah kita licik lah. Dalam bab perniagaan pun mereka licik. Itu sebabnya orang Yahudi ini dalam bab perniagaan dia hebat. Bagus. Sebab apa? Dia pandai menipu. Dia katakan Yahudi. Tuan-tuan. Okey. Dan agama Yahudi ni pun asalnya, memang asalnya itu agama Yahudi ni asalnya baik. Ketika Nabi Musa datang ke kitab Taurat kan. Dan mereka yang Yahudi yang dah sesat ni pun, mereka mendakwa mereka bernabikan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yahudi yang ini ada sekarang ni sebenarnya dia berketurunan daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Allah Yaqub alaihissalam tu anak dia ada seorang bernama Yahuza. Orang Yahudi itu daripada keturunan dia lah. Ada pula menyatakan bukan semua orang Yahudi itu daripada keturunan Yahuza. Hanya 90% saja daripada keturunan Yahuza, sedangkan lain bukan daripada keturunan Yahuza. Ada keturunan daripada lain. Dan mereka mendakwa mereka ini adalah pengikut kepada Nabi Ibrahim AS. Iaitulah jatuh kepada Nabi Allah Yaqub AS itu. Kan? Nabi Allah Yaqub pula dia ada 12 orang anak. Termasuklah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS dan juga Bunyamin kan. Itu disebut dalam kitab Nabi Yusuf, dalam surah Yusuf tu panjang lebar kisah Nabi Yusuf. Dan adik-beradik ni ada 12. Itu sebabnya ketika Nabi Yusuf bermimpi itu, inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat 12 biji bintang bersama dengan bulan dan bintang semuanya sujud kepadaku. Okay. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsu wal qamar, bulan dan juga matahari semuanya sujud padaku. Menunjukkan bahawa anak cucu Nabi Allah Yaqub itu adalah 12. Dan orang Yahudi mendakwa mereka daripada Nabi Allah Yaqub dan Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ibrahim. Tetapi sebenarnya mereka dah banyak menyimpang daripada agama Nabi Ibrahim AS. Banyak dah terpisah jauh. Tapi mereka mendakwa mereka daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Memanglah daripada keturunan dia ada Ibrahim, tapi di segi agama dia mereka dah jauh dah terpisah, tak pesong. Baik. Ini menjadikan agama Yahudi turut berperanan mempengaruhi kedudukan politik sebelum munculnya agama Islam dan semasa awal zaman kelahiran Islam. Semasa kedatangan Islam, kabilah-kabilah Yahudi yang termasyhur ketika itu ialah seperti Khaybar, Bani Khaybar, Bani Mustalik, Bani Quraizah, Bani Kainuqa. Ni yang kata kabilah-kabilah Arab. Kabilah-kabilah Yahudi lah yang bertapak di Madinah masa tu. Tapi bukan semualah orang Yahudi itu orang kata anti pada Islam. Tak semua pun, malah ada masuk Islam. Contohnya Abdullah bin Salam kan. Siapa peneliti Yahudi masuk Islam antaranya? Abdullah bin Salam dia masuk Islam. Walaupun sebelum tu dia memusuhi akan Rasulullah SAW. Tak macam mana Allah Ta'ala bukakan hidayah pada dia, akhirnya masuk Islam. Ketika dia datang jumpa Nabi nak masuk Islam tu, dia tanya beberapa soalan kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, dia kata aku nak tanya kepada engkau beberapa soalan.
Kalau kau boleh jawab soalan ni, maknanya kau ni seorang Nabi. Maka Nabi kata, tanyalah wahai Abdullah bin Salam. Dia tanyalah. Antara soalannya yang ditanya ialah bagaimana seorang kanak-kanak ataupun bayi itu dia lahir lelaki ataupun lelaki perempuan. Benih laki-laki biasanya lagi pekat daripada benih perempuan. Kan ni berkenaan dengan benih lah, sperma kan. Air mani, benih air mani laki-laki adalah lebih pekat berbanding dengan perempuan. Jadi macam mana kalau seandainya bayi itu, macam mana dia boleh lelaki dan boleh perempuan? Macam tu. Kemudian soalan yang kedua, ketika Nabi Allah Yaqub alaihissalam ketika dia sakit, apa yang dia haramkan pada dia makan? Apa yang dia haramkan dia tak boleh makan? Itu soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga, apakah tanda-tanda kenabian yang paling kata paling terselah lah tanda-tanda kenabian ya Muhammad. Kemudian Nabi Sallallahu pun menjawab. Jawapannya dia kata benih laki-laki itu ataupun sperma laki-laki itu dia berwarna kuning cair. Kan dia ni lain pekat berbanding dengan benih perempuan. Kalau seandainya benih laki-laki menguasai benih perempuan, maka lahirlah anak laki-laki. Kalau benih perempuan lebih menguasai, lebih dominan, maksudnya menguasai lebih dominan daripada benih laki-laki, maka lahirlah anak perempuan. Itu jawapan dia. Maka Abdullah bin Salam kata, betul kau ya Muhammad. Terus kemudian soalan yang kedua ditanya, apa yang diharamkan oleh Israel, mana Nabi Allah Yaqub ketika dia sakit? Maka Nabi Sallam dia mengharamkan akan makan daging unta. Dia haramkan dirinya makan daging unta. Maka betul kau ya Muhammad. Soalan yang kedua. Kemudian soalan ketiga, apakah tanda kenabian? Ialah seorang itu, Nabi itu apabila dia tidur, mata dia lelap tetapi hatinya tidak tidur. Hatinya tetap jaga. Itulah tanda kenabian. Maka akhirnya Abdullah bin Salam mengucap 2 kalimah syahadat di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuk Islam. Kemudian bila dia masuk Islam, dia kata kepada Nabi sallam, "Ya Muhammad, sesungguhnya orang Yahudi itu sebelum ini aku merupakan orang yang tempat rujuk kepada mereka. Ingatlah apabila saya masuk Islam nanti, maka aku ni akan menjadi orang yang paling kuat pemusuhan bagi mereka." Kalau tak percaya, cuba kita panggil seorang Yahudi. Maka akhirnya dipanggillah seorang Yahudi yang lalu ke situ. Dia kata, Nabi kata, "Wahai si Yahudi, wahai si fulan, kau kenal tak ini siapa?" "Aku kenal." "Ini siapa ni?" "Ini Abdullah bin Salam. Itulah orang yang menjadi tempat rujuk pada kami." Ini seorang pendeta lah, orang yang tempat rujuk kepada kami. Dan dia ni orang yang hebat di kalangan kami dan menjadi tempat panduan kepada kami. Maka Nabi Sallam pun berkata, "Ketahuilah bahawa Abdullah bin Salam telah masuk Islam dan dia telah bersyahadah bahawa Nabi Muhammad Ta'ala itu sebagai Tuhan dia dan aku ni sebagai Rasul dia." Apa kata Yahudi itu? "Celaka engkau wahai Abdullah bin Salam." Dia kata itu. Dia terus cakap celaka je. Itu sikap pemusuhan orang Yahudi lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memang menanti-nanti sebenarnya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya tentang As-Sambudi menyebutkan dalam kitabnya Wafa al-Wafa halaman 116 bahawa bilangan kabilah Yahudi ketika itu melebihi daripada 20 kabilah tuan. Masya-Allah. Isruna kabilah. Isruna qabail, mana 20 kabilah. Antaranya ialah macam tadilah Bani Quraizah, Bani Qanaka, Bani Mustalik kan. Kemudian Khaybar. Nabi berkahwin dengan seorang wanita yang anak daripada pemimpin Yahudi yang menguasai akan benteng Khaybar. Kata silap saya namanya Juwairah. Dia kahwin dengan Rasulullah SAW. Ada seorang di kalangan isteri Nabi itu, ada seorang daripada keturunan Yahudi. Seorang keturunan Yahudi. Itulah
yang ditawan ketika dalam peperangan Khaibar. Biasanya agama Yahudi masuk ke Yaman melalui usaha yang dijalankan oleh Taban Asad Abi Karib. Okey, agama Yahudi masuk ke Yaman melalui usaha yang dijalankan oleh Taban Asad Abi Karib. Pada asalnya beliau pergi ke Yathrib sebagai seorang pejuang dan di sana beliau memeluk agama Yahudi. Apabila kembali ke Yaman, beliau membawa bersamanya seorang penita Yahudi daripada Bani Quraizah. Dengan itu agama Yahudi pun melebarkan pengaruhnya. Kemudian selepas pada kematian Taban, Yaman diperintah oleh anaknya bernama Yusuf Zunuwas. Beliau telah menyerang orang-orang Kristian Najran dan menyeru mereka supaya memeluk agama Yahudi. Disebabkan keinginan orang-orang Kristian itu untuk menyahut seruannya, beliau telah menggali beberapa batang parit dan menyalakan api dalamnya. Kemudian orang Yahudi dibakar dalam parit tersebut. Tindakan yang diambil tidak mengira sama ada lelaki atau perempuan, wanita, kanak-kanak dan orang tua. Dikatakan bilangan mereka yang terbunuh dalam peristiwa Uhud tu, Ashabul Ukhdud kan dalam Quran ada Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud. Dalam surah Al-Buruj dikatakan bilangan mereka yang terbunuh dalam peristiwa itu kira-kira 20 sehingga 30 ribu orang yang terbunuh. Yang terdiri pada pengikut agama Nasrani masa itulah. Masa itu agama Nasrani masa itu belum lagi menyeleweng. Jadi peristiwa itu berlaku pada Oktober tahun 523 Masih. Jadi Quran menyebutkan sebahagian daripada kisah itu dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-naru izatul waqud. Kita lihat dalam tu. Dia asal, apa asal daripada cerita ni kan? Dia asal kisah kita ni raja masa tu telah memerintahkan supaya dibunuh seorang budak. Di mana budak ini tu kan, dia mempunyai banyak kelebihan lah. Antaranya boleh menyembuhkan orang penyakit sopak, orang penyakit buta dan sebagainya. Jadi ada seorang daripada menteri raja tu dia buta. Maka budak tadi telah mengubatkan dia, maka dia pulih daripada buta dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menteri tadi kan ingat bahawa budak ni mungkin dia sebagai Tuhan. Budak ni mungkin Tuhan begitu. Maka budak tu kata, aku bukan Tuhan. Yang menyembuhkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyembuhkan itulah Allah Taala, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tuhanku dan juga Tuhan kamu dan Tuhan gajah yang ada masa tu. Jadi pada permulaannya gajah tak tahu kisah tadi, tapi lama-kelamaan gajah pun tahu. Akhirnya gajah panggil menteri tadi. Dia kata, macam mana kau boleh pulih daripada buta? Dia kata, aku telah diubatkan oleh seorang budak. Dia kata, siapa budak tu? Maka dipanggillah budak tadi lah. Kemudian dia tanya dengan budak tadi, macam mana kau dapat kelebihan ini? Aku belajar daripada seorang pendeta. Seorang pendeta diajar pada tu. Maka dipanggillah pendeta tadi. Dan semuanya diajak supaya beriman kepada bertuhan kepada raja tadi. Tetapi semuanya enggan. Lalu menteri tadi pun dibunuh. Kemudian pendeta itu pun dibunuh. Sehingga last sekali kepada budak tadi. Minta supaya budak itu pun dibunuh. Lalu budak tadi pun dibawalah ke gunung untuk dicampakkan di bawah gunung. Sampai di atas gunung, nak campak bawah gunung, tiba-tiba berlakulah ke bumi. Budak tu tak minta mana selamat. Sedangkan tentera-tentera yang mengiringi tadi semuanya jatuh ke bawah. Maka dia balik semula lah, pergi jumpa gajah. Gajah pun terkejut, macam mana kau hidup balik? Maka gajah perintah supaya ditangkap budak tu kali kedua. Bawa pergi ke laut, campakkan ke laut. Maka dibawalah ke laut. Sampai ke laut,
ditadikan berlaku gelombang yang besar di Taufan dan sebagainya, tak macam mana budak selamat, sedangkan tentera-tentera semuanya habis musnah, tenggelam. Maka dia kembali semula kepada gajah tadi. Maka gajah pun jadi pelik lah. Yang peliknya budak tadi tak lari tu kan. Sepatutnya lari lah, dia tak lari dah. Dia pergi jumpa gajah tu balik. Gajah pun takut. Macam mana kau boleh hidup lagi? Macam tu. Maka akhirnya budak tu kata, kalau kau wahai gajah berhajat nak bunuh aku, boleh. Boleh dengan syarat kau panggillah semua orang kampung. Panggil semua orang kampung semua, kan, untuk melihat dan memperhatikan akan baru aku nak dibunuh. Maka budak tu kata lagi, kalau nak bunuh aku senang je, bukan payah sangat. Ikat aku kat tiang, lepas tu panggil semua orang kampung semua, kemudian kau ambil lah panah, kemudian kau panahlah kat pelipis aku, dia kata. Panahlah. Dan bacalah ketika panah itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Gajah pun bangang ikut je lah. Gajah pun ikut. Dia dah gajah kan, dia pun sombong dan sebagainya. Dia dah takut dia tergugat sebagainya, dia takut gugat. Rupa-rupa tuan-tuan, orang kampung semuanya dah beriman kepada Tuhan budak itu. Raja lebih tahu tentang perkara tadi. Jadi maknanya Islam masa tu, agama Nasrani masa tu, masih lagi masa tu agama betul, masih betul lagi. Jadi semua masih lagi bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil daripada dakwah budak tadi tu kan, akhirnya ramai masuk Islam. Maka raja pun perintah supaya orang-orang kampung berkumpul untuk menyaksikan kejadian tadi, untuk budak itu dibunuh. Maka budak tadi pun diikatlah kepada satu tiang di kawasan padang. Kemudian raja perintahkan kepada askar dia untuk memanah budak tadi. Dan naklah dipanah, ketika panah itu dilepaskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan budak itu. Maka tentera pun ikutlah perintah raja. Maka dipanahlah. Maka akhirnya kenalah pada pelipis budak itu, dan budak itu mati. Tadi kan budak itu mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gajah minta supaya orang-orang kampung yang telah bertuhankan kepada Tuhan budak itu supaya bertuhankan kepada gajah. Tetapi mereka ingat bertuhan pada gajah. Lalu raja perintahkan supaya digali parit. Dia perintah gali parit yang besar. Kemudian dihidupkan, dimasukkan kayu api, kemudian dibakarlah dengan unggun api yang besar. Dan diketak, sesiapa yang tak mahu kembali kepada agama yang asal ataupun bertuhankan kepada gajah, maka semua orang akan dicampakkan api itu. Jadi semua tak nak, masih tetap bertuhankan kepada Tuhan budak itu, Allah Ta'ala. Jadi akhirnya mereka dicampakkan dalam parit yang besar tu, bersama dengan unggun api yang besar, dibakarlah itu. Itu yang kisah Ashabul Hudud itu disebut dalam Quran. Dikatakan bahawa bilangan mereka terbunuh dalam peristiwa itu kira-kira 20 hingga 30 ribu orang. So maknanya ramailah yang telah didakwah oleh budak tadi. Hasil pada dakwah dia ramai. Jadi peristiwa ini berlaku pada bulan Oktober tahun 523 Masihi. Jadi Quran menyebutkan sebahagian daripada kisah ini tentang di dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Jadi tuan-tuan lihat surah itu, dalam tafsir kan, kita tengoklah berbagai tafsir dia. Tafsir pun banyak. Kita ada tafsir Ibnu Katsir, kita ada tafsir Al-Munir, kita ada tafsir Ar-Rahman, kita tafsir Sawi, kemudian tafsir At-Tabari, kemudian kita ada tafsir Baidawi, ada tafsir Qurtubi. Banyaklah tafsir ni, banyak ada kenal tafsir. Baik tuan-tuan, sekadar itulah tentang perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi agama Kristian pula. Wallahu a'lam bishawab.
Ada soalan ke? Tak ada ya? Tak ada. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan sharifan wa 'ilman mutakabbaran wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa sayyidina fataya ya 'alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahana qut'al arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.